Lepas tu kitab rendah baca kitab apa? Kitab rendah saya tak baca apa, saya pipi baca majmuk terus. Ni kita kata ni boleh cek balik dia ni. Kalau dia baca kitab fiqh, insya-Allah berterabak. Dia akan pening kepala orang. Dia akan memeningkan orang nanti dengan pahaman dia. Ingat dia faham, rupanya dia tak faham. Ada dua pembacaan yang perlu atau kitab yang perlu diberi perhatian oleh para peminat kepada bacaan. Yang pertama disebut sebagai kutubut tadris dipanggil. Kitab yang digunakan untuk pengajian. Yang kedua dipanggil kutubul qiraah. Kitab yang digunakan untuk pembacaan. Kedua perkara ini penting untuk kita bezakan adalah kerana kalau tidak dibezakan di antara dua perkara ini yang saya sebutkan ini, maka kita tidak akan tahu untuk membezakan mana satu kitab yang kita boleh jadikan sebagai panduan untuk mengambil maklumat penting atau dawabit atau qawaid di dalam kitab-kitab tersebut, dan mana satu kitab yang hanya dijadikan sebagai bacaan semata-mata, tidak digunakan untuk tadris. Baik, untuk menentukan sebuah kitab tadi dikira sebagai tadris ataupun tidak, maka ianya memerlukan kepada penerimaan jamaah ulama. Jamaah ulama ni kalau saya cerita dalam bentuk tradisi Islam, dan saya kira dalam tradisi pengajian mana-mana ilmu sekalipun, hatta tib, pengajian berkenaan dengan kedoktoran, berkenaan dengan ilmu fizik, ilmu kimia dan seumpamanya, juga mempunyai kutubut tadris yang diajarkan khusus, tidak digunakan sebarang kitab. Jadi ketika mana jamaah ulama ataupun satu daripada komuniti para ulama memilih sebuah kitab tadi dan dijadikan kitab tersebut sebagai panduan bacaan dan pengajaran dari generasi ke generasi, maka kitab ini dikira sebagai kutubut tadris, kitab tadris. Contoh, saya bagi contoh, kalau dalam ilmu fiqh, kalau kita mengaji ilmu fiqh dalam syariah, pengajian pertama dalam ilmu fiqh Syafi'i, kalau dalam madrasah Al-Misriyah, kalau di Mesir, permulaan kitabnya adalah Sittin Masalah. Contoh, Sittin Masalah karangan Al-Imam Zahid. Selesai Sittin Masalah akan naik kitab Fathul Qarib ataupun Matan Abi Syuja'. Setelah naik syarah kepada Matan Abi Syuja', Fathul Qarib. Selesai Fathul Qarib akan naik kitab Iqna' karangan Imam Khatib Syirbini, masih lagi syarah Abi Syuja'. Kemudian naik pula peringkat seterusnya kepada kitab syarah kepada Tahrir, karangan Al-Imam Syiah Tahrir karangan Al-Imam Syarqawi radhiyallahu taala anhu, dan selesai di situ. Kemudian akan naik kepada Syarhul Manhaj Fathul Wahhab. Setelah itu, setelah daripada Tahrir akan naik Fathul Wahhab. Jadi nampak ada berapa peringkat kitab. Baik, semua kitab dibaca. Kitab majmuk kenapa tak baca? Karena kitab majmuk bukan kitab dirasah. Kitab majmuk adalah kitab qiraah dan juga murajaah, untuk maraji', dirujuk oleh para ulama, bukan untuk dibaca di dalam majlis pengajian. Tamam. Kalau madrasah Hadrami akan mula baca Hadramiyah, maksudnya ulama-ulama daripada Hadramut, dia akan mula dengan kitab Risalah Jami'ah, kemudian naik Safinatun Najah, kemudian naik syarah kepada Safinatun Najah, Nailur Raja ataupun Kashifatus Saja, kemudian naik pula kepada Fathul Qarib, juga naik juga, kemudian sampailah kepada kitab Minhaj dan syuruh Minhaj seperti Kanzur Raghibin dan seumpamanya. Tamam. Kalau kami di Mesir akan habis Manhaj, kalau di Yaman Minhaj kita Imam Nawawi, kalau di Mesir baca Manhaj karangan Imam Zakaria Ansari, Syekhul Islam. Kalau madrasah di Malaysia, di pondok dan seumpamanya akan mengaji kitab daripada kitab Jawi sampai naik kepada kitab Sabilal Muhtadin dan seumpamanya. Daripada kitab kecil dibaca Matla'ul Badrin, kemudian akan naik kepada peringkat seterusnya sampailah kepada kitab yang besar, kitab Bughyah dan juga kitab Bughyatul Tullab ataupun baca kitab Sabilal Muhtadin. Jadi mengikut madrasah masing-masing. Baik, kenapa kitab ini dipilih? Kerana ini diterima oleh jamaah ulama sebagai kitab tadris. Baik, kenapa saya cerita benda ni? Penting perkara ini diklasifikasikan adalah kerana untuk menyebabkan kita tidak buang masa. Kerana umur kita tak panjang. Tak ada orang hidup kalau kata sejuta tahun. Kalau dia boleh hidup sejuta tahun pun tidak akan selesai kitab dalam dunia dibaca. Dan ilmu tidak akan selesai. Kerana itu ulama menyusun kitab-kitab yang perlu dibaca, kemudian barulah kamu pilihlah apa saja kamu nak baca, kerana kamu telah mendapatkan qawaid yang sempurna. Kerana itu kalau seorang kamu melihat
baca fiqh Syafi'i contoh. Ni saya tak baca sirah lagi ni. Ni saya tak cerita pasal sirah lagi. Tadi apa ni, saudari Mardiah tadi tanya sirah nak baca apa? Nak ni saya tak cerita sirah lagi ni. Baru cerita bab kitab tadris. Kalau kita tengok ada orang dia kata, saya mengaji kitab Majmu' waktu ketika di Azhar. Kita kata ni tak boleh percaya ni. Dia kata saya di Azhar dulu mengaji Majmu'. Alhamdulillah kata dia. Selesai saya Majmu', Syarah Muhazzab. Lepas tu kitab Kedah baca kitab apa? Kitab Kedah saya tak baca apa, saya pipi baca Majmu' terus. Ni kita kata ni boleh cek balik dia ni. Kalau dia baca kitab fiqh, insya-Allah berterabak. Dia akan pening kepala orang. Dia akan memeningkan orang nanti dengan pahaman dia. Ingat dia faham, rupanya dia tak faham. Sebab tu kalau kita tengok orang yang mengaji walau kitab Jawi sahaja, pengajian ni kitab Jawi sahaja, Matla'ul Badrin, kemudian dia naik peringkat, kemudian baca Sabilal Muhtadin, kemudian dia naik Bughiyatul Tullab, maka kita akan melihat penguasaan mereka yang mendalam terhadap fiqh Syafi'i. Kenapa? Kerana tulisan yang dibaca tadi ini adalah kutubut tadris dalam bahasa Melayu, dalam tulisan Jawi. Walau tak baca kitab Arab, kalau baca kitab Arab lebih luas lagi lah. Tamam. Begitu juga kitab-kitab lain, Nahwu dan seumpamanya. Kalau Nahwu kena baca Jurumiyah dulu, kemudian baru naik kitab yang seterusnya, syarah bagi Jurumiyah. Apa dia? Tuhfatus Saniyah. Kemudian baca kitab Tanqih Al-Azhariyah, kemudian ataupun baca Azhariyah Tuhi Khalid Azhari. Kemudian naik peringkat kepada Qatrun Nada, Syuzuruz Zahab. Syuzuruz Zahab. Ibnu Aqil, syarah Ibnu Aqil bagi Alfiyah. Kemudian barulah naik kitab Mughni Labib. Kemudian barulah naik kepada kitab Al-Kitab karangan Al-Imam Sibawayh. Kalau lalu semua proses tadi, berapa masa akan diambil? Masa lebih kurang kalau betul-betul mengaji 12 tahun. 12 tahun. Panjang lagi pada 20 tahun. Tamam. Al-Imam Ramli mengaji fiqh Syafi'i 40 tahun. Baru jadi Imam Ramli. Itu pun tak keluar daripada mazhab. Kita baru 4 tahun. Terus tak ada mazhab dah. Kami tak ada mazhab. Kami mazhab kami Al-Quran dengan hadis Nabi SAW. Kemah dia daripada Imam Ramli.